Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Cikgu Lia bagi kita sambung tentang perbincangan kita berkenaan dengan perakaunan untuk kelab dan persatuan. Jadi untuk perbincangan kali ini, saya nak terangkan kepada awak semua cara penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jadi sebelum awak sediakan dulu akaun tersebut, awak kena tahulah tujuan kenapa awak nak buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, yang pertama, kenapa kita kena buat? Yang pertama sebab kita nak merekodkan kesemua pendapatan, hasil dan perbelanjaan hasil. Maksudnya, kita buat akaun pendapatan dan perbelanjaan ni, kita nak rekodkan item-item pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil yang terdapat dalam soalan. Okay, ataupun yang ada dalam kelab dan persatuan kita. Okay, ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah awak kena kirakan lebihan atau kurangan yang terdapat dalam kelab dan persatuan awak. Maksudnya, bila ada lebihan, bermakna pendapatan hasil melebihi dengan jumlah perbelanjaan hasil. Manakala bagi kurangan, perbelanjaan hasil kelab awak melebihi dengan jumlah pendapatan hasil. Okey, bagi tujuan yang ketiga, kenapa awak kena buat adalah awak perlu merekodkan item-item pelarasan yang wujud. Bermakna kat sini kita akan mengaplikasi tentang pengiktirafan hasil dan belanja dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan kita, di mana kita perlu cari nilai sebenar. Nilai sepatutnya kena direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, sebab kadang-kadang soalan tu dia bagi nilai yang bukan sebenar mengikut tempoh perakaunan. Bukan sepatutnya kita iktiraf nilai tu. Jadi kita perlu buat sesuatu. Kita buat pelarasan bagi mendapatkan nilai yang kita akan iktiraf di dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, seterusnya, apabila awak nak sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan, awak kena tahu, awak kena mengenal pasti mana satu pendapatan hasil atau modal dan mana satu perbelanjaan hasil atau modal. Kerana bila awak perlu sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan, saya sebutkan APP, awak perlu masukkan hanya pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil sahaja. Bila ada perkataan hasil, bermakna dia akan diletakkan di bawah APP. Manakala untuk perkataan modal ini, pendapatan modal ataupun perbelanjaan modal, awak akan letak dalam penyata kedudukan kewangan di dalam komponen dana terkumpul. Jadi, tugas awak adalah memahirkan untuk mengenal pasti mana satu item pendapatan atau perbelanjaan hasil ataupun mana item pendapatan atau perbelanjaan modal. Jadi sebelum awak kena pasti, awak kena tahulah apa maksud istilah-istilah tersebut. Jadi saya ada buatkan kepada 4 kotak. Jadi di dalam kotak warna pink dan oranye, saya letakkan sebagai item-item pendapatan. Item pendapatan. Manakala untuk kotak hijau dan kotak biru, saya letakkan tentang item perbelanjaan. Apakah maksud perbelanjaan hasil atau modal? Okey, jadi kita akan lihat apakah maksud pendapatan hasil. Okey, yang pertama kita akan lihat apakah maksud pendapatan hasil. Pendapatan hasil adalah pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa. Aktiviti biasa, kelab dan persatuan.
Manakala pendapatan modal adalah pendapatan yang diterima daripada bukan aktiviti biasa kelab dan persatuan. Jadi awak kena identify, kena kenal pasti apakah aktiviti biasa untuk kelab dan persatuan awak tu. Okey. Jadi di dalam kotak tersebut telah diberikan dengan contoh-contoh pendapatan hasil dan juga pendapatan modal. Jadi awak boleh refer buku teks lah sebab contoh-contoh ni saya ambil daripada buku teks. Okey. Jadi untuk perbelanjaan, untuk perbelanjaan hasil adalah perbelanjaan, kos yang dikeluarkan untuk awak bayar kos pengurusan dan pentadbiran kelab dan persatuan. Apa-apa kos yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran kelab dan persatuan, awak akan kategorikan sebagai perbelanjaan hasil. Manakala untuk perbelanjaan modal adalah kos yang dikeluarkan, perbelanjaan yang dikeluarkan ke atas pembelian atau pembinaan aset bukan semasa. Contoh, awak nak beli rumah kelab, awak nak beli bangunan kelab, ataupun awak nak renovate bangunan kelab awak. So, kos-kos itu akan diletakkan di bawah perbelanjaan modal. Okey, yang seterusnya adalah tentang format akaun pendapatan dan perbelanjaan. So ada dua format yang kena awak tahu. Satu format T dan satu lagi format penyata. So saya paparkan dulu tentang format T. Format T macam biasa dia akan berbentuk seperti huruf T. Okey, huruf T. Awak ada bahagian debit, awak ada bahagian kredit. So huruf T ni awak akan namakan dia sebagai akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir. Bila tempoh perakaunan kelab dan persatuan awak tu berakhir. Contoh 31 Disember 2020. So awak tulislah dekat tajuk T awak tu. Okey. Jadi dalam format T, item yang akan berada di sebelah debit adalah item perbelanjaan hasil. Bermakna item-item ataupun kos-kos yang telah dikeluarkan untuk menanggung belanja pengurusan dan pentadbiran kelab. Apa-apa item yang awak kenal pasti dalam soalan adalah perbelanjaan hasil, awak akan debitkan di bawah pendapatan dan perbelanjaan. Manakala untuk pendapatan hasil ni adalah pendapatan yang diterima daripada aktiviti biasa kelab seperti jumlah yuran ahli yang diterima, seperti kutipan aktiviti berkala. Okey. So awak boleh tengok contoh-contoh lah yang ada dalam buku teks. Okey, seterusnya adalah dari segi format penyata. Okey, format penyata ni dia bukan bentuk T tapi dia macam berbentuk L. L kecil. Dari atas ke bawah. Bermakna yang atas awak kena rekodkan pendapatan hasil. Senaraikan dulu pendapatan hasil apa yang ada. And then awak akan tolakkan dengan perbelanjaan hasil. Dan awak akan dapat lebihan atau kurangan. Okey. Saya berbalik semula kepada slide yang tadi. Okey, di dalam format T, di sebelah debit awak ada perbelanjaan hasil dan kredit awak ada pendapatan hasil. Jadi tugas awak adalah mencari lebihan atau kurangan di mana apabila awak mendapat nilai lebihan itu akan berada di sebelah debit akaun pendapatan dan perbelanjaan. Manakala untuk nilai kurangan, awak akan rekodkannya di sebelah kredit akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Okey, apabila awak menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan ini, so dia banyak sangat item ada dalam pendapatan dan perbelanjaan ni. Jadi saya nak tekankan dulu item yang selalunya ada. Okey, dan item yang awak perlu buatkan pengiraan terlebih dahulu sebelum awak masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan.
Okey, jadi yang saya katakan tadi, tujuan utama akaun pendapatan dan perbelanjaan disediakan adalah yang pertama, merekodkan item pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil. Banyak item, tapi ada 3 item utama yang perlu awak tahu, kerana item-item ini awak perlu buatkan pengiraannya terlebih dahulu sebelum awak transfer ke dalam akaun pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil. Maknanya ada langkah sebelum. So ada langkah pertama. Maknanya akaun pendapatan dan perbelanjaan tu dia menjadi langkah yang kedua. So awak kena siapkan dulu langkah pertama, barulah awak pergi ke langkah yang kedua. Jadi apa item yang awak kena sediakan pengiraannya terlebih dahulu. So saya gabungkan dalam satu slide di mana awak perlu mencarikan nilai yuran. Okey. Dan awak perlu mencarikan nilai untung atau rugi daripada aktiviti berkala. Aktiviti berkala ni apa? Adalah aktiviti yang kadang-kadang je kelab dan persatuan awak anjurkan. Contoh macam family day, kan? Contoh awak nak buat family day tu sebab awak nak dapatkan untung atau rugi daripada family day tu. So, family day tu salah satu daripada aktiviti berkala. Lagi contoh macam uh, makan malam amal ke, kan. Jadi itu adalah aktiviti berkala. Aktiviti yang kadang-kadang kelab dan persatuan awak anjurkan. Okey, jadi bila ada aktiviti ini, awak kena buatkan pengiraannya terlebih dahulu untuk awak dapatkan untung atau rugi. Bila dapat tahu untung atau rugi, nilai itulah yang awak akan masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, yang nombor 3, awak kena cari tentang untung atau rugi daripada aktiviti perniagaan. Di mana kelab dan persatuan, kalau dia nak dapatkan dana tambahan, dia boleh juga jalankan perniagaan. Okey, cumanya perniagaan tu bukan nak mencari keuntungan, cumanya dia nak mencari duit, mencari dana tambahan untuk dimasukkan ke dalam kelab dan persatuan yang ada. Okey. Jadi item-item ni awak perlu carikan terlebih dahulu sebelum awak transfer ke dalam akaun pendapatan hasil, sebelum awak transfer ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Bermakna bila 3 item ni awak kena cari, awak kena sediakan akaun yuran terlebih dahulu, and then awak kena sediakan penyata mengira untung atau rugi terlebih dahulu, dan awak kena sediakan akaun perdagangan terlebih dahulu. Maknanya ini adalah langkah pertama sebelum awak pergi kepada langkah kedua, iaitu penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Jadi ini adalah format di mana kalau saya rumuskan, kebiasaannya awak akan menjumpai item perbelanjaan dan pendapatan hasil ini di dalam soalan, di mana untuk perbelanjaan hasil mungkin awak boleh peroleh rugi daripada aktiviti berkala ataupun rugi daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan, ataupun kalau dapat untung, awak akan letakkannya di bawah pendapatan hasil untuk aktiviti berkala, dan kalau dapat untung untuk aktiviti perniagaan, awak akan letakkannya di bawah pendapatan hasil juga. Selain itu, di bawah pendapatan hasil, yang biasa awak kena cari adalah yuran ahli. Jadi, item-item ni kebiasaannya mungkin awak akan jumpa dalam soalan, dan di mana item-item tambahan yang lain adalah daripada maklumat yang diperoleh. Okey? Okey, seterusnya kita akan cuba praktiskan dan kita cuba uji kemahiran kita macam mana nak kirakan tentang item pelarasan yang ada dalam soalan, dan juga macam mana kita nak cari tentang untung atau rugi daripada aktiviti berkala yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan awak. Okey, jadi kat sini awak kena mahir dalam pengiraan pelarasan dan juga mahir dari segi pengiraan untung atau rugi. Jadi seterusnya kita akan lihat apabila awak menyediakan keperluan jawapan, kebiasaannya kelab dan persatuan akan meminta awak untuk menyediakan akaun yuran terlebih dahulu. Sebabnya awak perlu cari nilai yuran ahli yang perlu diiktiraf di dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Bermakna di sini apabila awak melakukan membuat akaun pendapatan perbelanjaan, perkara utama yang perlu awak carikan adalah
perkara pertama yang perlu awak carikan adalah nilai sebenar yuran ahli yang perlu diiktiraf di dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan APP awak. Okey. Jadi nilai ni awak akan ada di dalam APP di sebelah kredit sebagai yuran ahli. Jadi format akaun yuran ni sepatutnya awak kena mahir, dah mahir sebab kita dah belajar sebelum ni. Okey, cuma kali ni kita applykan konsep ni ke dalam merekodkan yuran ahli yang sebenar di dalam APP awak. Okey. Seterusnya, apa yang perlu awak tahu juga tentang macam mana awak nak kira sekiranya soalan itu dia berikan maklumat bahawa kelab dan persatuan mempunyai aktiviti berkala. Jadi, apabila kelab dan persatuan tu mempunyai aktiviti berkala seperti family day ke, pesta ria ke, jadi tugas awak adalah mencari untung atau rugi di atas aktiviti ini. Sebabnya kita perlu mencari nilai tersebut untuk kita pindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Jadi bila nak cari untung atau rugi, awak bolehlah buatkan dari sudut penyata mengira untung atau rugi dengan kutipan aktiviti ditolak dengan perbelanjaan aktiviti. Maknanya apa sahaja kutipan yang diperoleh masa aktiviti itu dianjurkan, awak perlu tolakkan dengan segala perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk anjuran aktiviti tersebut. Jadi itu akan menentukan awak mendapat untung atau rugi. Apabila awak telah mendapat nilai untung atau rugi, tugas awak adalah memindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan sama ada di sebelah debit atau kredit. Sekiranya awak memperoleh untung, awak akan rekodkannya di sebelah kredit sebagai untung atas aktiviti berkala. Awak namakanlah aktiviti awak tu apa dia kan. Contoh macam untung atas pesta ria. Contoh untung pesta ria, untung hari keluarga. Kalau awak mendapat rugi, awak akan debitkan di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan sebagai rugi atas aktiviti berkala. Awak kena namakanlah aktiviti itu apa. Contoh rugi hari keluarga. Okey. Sekiranya awak tidak diperlukan untuk menyediakan penyata, awak boleh terus kira. Maksudnya awak nampak je soalan tu ada aktiviti yang dianjurkan, awak gunakanlah rumus ini. Okey, untuk awak dapatkan untung atau rugi. Jadi awak jimatkan masa di situ untuk tidak sediakan penyata sekiranya tiada keperluan penyediaan penyata mengira untung atau rugi. Jadi just terus direct kira saja, calculate saja mengikut rumus. Okey, so kita akan pergi kepada contoh. Okey. Dalam contoh ni adalah berkenaan contoh kelab kebajikan Batu Gajah di Limau Melaka. Contoh ni saya ambil daripada buku teks. Okay. Kelab kebajikan. Alright. Jadi bila awak tengok soalan ni, tugas awak adalah mencatat semua perbelanjaan hasil dan pendapatan hasil di dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Maknanya awak kena identify dalam soalan mana satu belanja hasil, mana satu pendapatan hasil. Okey. Jadi kita akan pergi satu persatu. Okey, semasa menyediakan soalan ni, keperluan jawapan ni, okey. Awak sepatutnya diandaikan awak telah mengetahui untuk mengira yuran ahli, di mana awak telah sediakan dulu akaun yuran ahli pada sebelum ini. Bermakna bila awak dah sediakan akaun yuran, awak akan mendapati bahawa yuran ahli yang diiktiraf di dalam tempoh perakaunan ini adalah sebanyak RM13,296. Bermakna masa ni awak telah sediakan akaun yuran. Okey. Okay. Jadi, bila awak telah sediakan akaun yuran, awak kena identify bahawa di dalam soalan, item-item yang telah awak letakkan di dalam akaun yuran, awak tak akan rekod semula di bawah akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kalau awak rekod juga, awak akan rekod 2 kali. Jadi, kita kena tengok dalam soalan, manakah item yang terlibat dengan akaun yuran. So, kita akan kenal pasti. So, dalam akaun penerimaan dan pembayaran, awak ada item yuran ahli. Jadi, ini terlibat dengan akaun yuran. So, tidak perlu masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kemudian, awak ada juga
yuran belum terima awal dan akhir, yuran belum terperoleh awal dan akhir. Jadi nilai ni awak tak perlu masukkan di bawah APP awak. So awak pangkah sebab masa ni awak dah sediakan, awak dah letakkan dalam akaun yuran. So tak perlu letakkan lagi dalam APP awak. Okey. Jadi apabila kita telah kenal pasti apa dia item yang telah ada dalam akaun yuran, jadi kita bolehlah melihat kepada item yang seterusnya. Okey. Jadi untuk membuatkan akaun pendapatan dan perbelanjaan, awak perlu bandingkan di antara akaun penerimaan dan pembayaran dan juga maklumat tambahan. Maknanya awak ada maklumat satu tentang akaun penerimaan pembayaran, yang kedua awak ada maklumat tambahan. Jadi awak kena bandingkan di sini. Kerana apa? Kena bandingkan sebab sekiranya ada maklumat di dalam kedua-duanya ini, awak perlu membuatkan pengiraannya terlebih dahulu. Maksudnya awak akan buatkan pelarasan, awak perlu buatkan modifikasi terhadap nilai tersebut. Maksudnya awak tak boleh terus copy paste ke dalam akaun pendapatan sebab ada certain nilai yang awak kena buatkan pengiraan terlebih dahulu. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok kepada kolom penerimaan. Okey, kolom penerimaan mula-mula adalah tentang bayaran masuk. Bayaran masuk 450. Okey, lepas tu awak kena bandingkan dengan maklumat tambahan. Ada tak apa-apa maklumat tentang bayaran masuk? So, kita akan jumpa nombor 2. Bayaran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Okey, jadi bila dikata pendapatan hasil, okey, check. Maksudnya confirm boleh masuk di bawah APP sebab dia adalah pendapatan hasil. So, kita akan record di bawah APP di sebelah kredit bayaran masuk banyak RM450. Okey, seterusnya adalah kutipan Pesta-Ria. Kutipan Pesta-Ria ni, kalau awak tengok, dia adalah aktiviti berkala yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan awak. Bermakna awak kena do something sebelum awak merekodkan nilai ke dalam APP awak. Maknanya awak kena buatkan pengiraan dia terlebih dahulu. So, Pesta-Ria ni adalah aktiviti berkala. Jadi, bila melibatkan aktiviti berkala, rumus yang perlu awak tahu adalah rumus yang perlu awak tahu. Okey, kita tengok semula. So, kutipan Pesta-Ria. Rumus yang perlu awak tahu adalah untuk Pesta-Ria, awak perlu cari untung atau rugi. Bermakna rumus dia adalah kutipan tolak dengan perbelanjaan. Jadi kalau awak tengok kat sini, soalan ni kutipan awak dapat dari bahagian penerimaan kelab sebanyak RM2,300. Perbelanjaan nak cari ke mana? Kita akan tengok kepada bahagian pembayaran kelab. Awak carilah berkenaan dengan Pesta-Ria. So awak akan jumpa belanja Pesta Ria RM1,400. So awak akan tolakkan. Okey, bila awak tolak, kalau kita tengok kutipan lebih besar daripada perbelanjaan, awak akan dapat untung. So awak akan dapat RM900. So RM900 ni lah awak akan letakkan di bawah APP di bahagian kredit di dalam pendapatan hasil. Okey. Jadi kita akan pergi kepada APP kita sebelah kredit. Namanya adalah untung Pesta-Ria. RM900 di sebelah kredit sebab dia untung. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah kita pergi kepada bahagian pembayaran kelab. Okey, dalam bahagian pembayaran kelab, awak akan lihat bahawa ada item yang pertama adalah item derma. Okey, derma ni RM350. Jadi derma ni awak kena tengok dia item apa, pendapatan hasil ke, perbelanjaan hasil ke, pendapatan perbelanjaan modal ke, jadi kena identify. Jadi bila nak identify, awak kena tengok dalam maklumat
tambahan. Sama ada apa-apa information tak, ada apa-apa maklumat tak telah diberikan. Jadi bila kita tengok maklumat tambahan, tak ada apa-apa tentang derma, maknanya nilai derma tu merupakan pendapatan perbelanjaan hasil. Jadi kita akan letakkannya di bawah perbelanjaan hasil sebelah debit sebagai derma. Okey, RM350. Okey, kemudian bantuan kepada ahli. Bantuan kepada ahli, awak tengok dekat maklumat tambahan, ada apa-apa maklumat tak? Sekiranya tak ada, okey, dia adalah directly perbelanjaan hasil. So, masukkan ke dalam APP awak sebagai bantuan kepada ahli. Okey. Okey. Kemudian awak tengok ada perabot. Awak tengok ada perabot. Perabot ni kategori apa? Okay, perabot ni kategori apa? Kalau awak tengok, perabot ni adalah kategori aset bukan semasa. Bila ada aset bukan semasa, awak tak boleh ambil nilai ni lepas tu awak terus masukkan dalam APP. Tak boleh. Tugas awak adalah mencari susut nilai aset bukan semasa. Awak kena cari susut nilai perabot. Nak cari macam mana? Kita kena buat pengiraan terlebih dahululah. Okey, jadi nak buat pengiraan apa? Nak gunakan kaedah apa? Awak kena tengok dekat maklumat tambahan. Ada apa-apa maklumat tak telah diberikan untuk berabot. Jadi kalau kita lihat, kita mempunyai maklumat tentang nilai perabot awal dan perabot akhir. Maksudnya 2,500 ni adalah awal, 5,000 ni adalah perabot akhir. Apabila diberikan maklumat tentang nilai perabot awal dan akhir dan juga telah diberikan maklumat bahawa awak ada buat belian perabot yang baru, maknanya secara tak langsung awak akan gunakan kaedah penilaian semula. Okey, kaedah penilaian semula yang ni. Okey, bermakna awak akan ambilkan nilai awal perabot. Awal perabot berapa? Awal perabot 2,500. Okey, tambah dengan belian perabot. Belian perabot awak akan tengok dalam pembayaran ni 3,200 dan awak akan tolak nilai akhir perabot. Okey, sebanyak RM5,000. So awak akan dapat RM2,500 tambah RM3,200 tolak RM5,000. Awak akan dapat RM700 sebagai susut nilai perabot. Okey. Jadi RM700 ni awak akan transfer ke dalam APP awak. Kita akan tuliskan sebagai perbelanjaan hasil susut nilai perabot RM700. Okey. Kemudian selesai tentang susut nilai perabot and then awak akan pergi kepada item upah. Okey, item upah RM800. So awak tengok dekat maklumat tambahan ada tak berkenaan upah. Okey. So awak pun kena pasti bahawa ada upah belum bayar awal dan ada upah belum bayar akhir. Upah belum bayar adalah belanja belum bayar. Jadi bila ada belanja belum bayar, awak akan tolakkan nilai awal, awak akan tambahkan nilai akhir. Jadi pengiraannya untuk upah, awak akan buatkan upah RM800 yang awak dapat daripada akaun pembayaran. Okey, awak akan tolakkan nilai awal RM200. Awak akan tambah RM250. So, awak akan dapat nilai sebenar upah yang akan diiktiraf di bawah APP sebanyak RM850. So, nilai ni awak perlu masukkan ke dalam APP sebagai upah RM850 sebagai upah. Okey, kemudian awak tengok pula item surat khabar. Surat khabar dalam pembayaran awak RM300. Tengok dalam maklumat tambahan ada tak berkenaan surat khabar, apa-apa pelarasan. So, dia nyatakan bahawa ada surat khabar belum bayar awal dan surat khabar belum bayar akhir. Jadi, surat khabar ni adalah belanja. So, belanja belum bayar wujud.
Iaitu bila ada belanja belum bayar awal, awak perlu tolakkan. Belanja belum bayar akhir, awak kena tambahkan. Jadi awak perlu buatkan pengiraan dia. Jadi surat khabar. Okey, surat khabar. Nilai surat khabar dalam pembayaran adalah 300. Lepas tu awak akan tolak nilai awal dia sebanyak RM80. Awak akan tambahkan dengan nilai akhir dia sebanyak RM100. Menjadikan surat khabar yang perlu diiktiraf di dalam APP awak adalah RM320. So, awak akan letakkan di bawah perbelanjaan hasil sebagai surat khabar. So, nilai ini adalah nilai pelarasan lah. Kenapa? Sebab kita perlu mencari nilai yang sebenar, yang perlu diiktiraf di bawah APP awak. Okey, kemudian awak jumpa alat tulis juga di dalam pembayaran. Okey, lepas tu compare, bandingkan dengan maklumat tambahan. Ada tak apa-apa maklumat tentang alat tulis? So, awak akan jumpa inventory alat tulis awal dan inventory alat tulis akhir. Jadi nak kirakan berapakah belanja alat tulis, so awak akan gunakan rumus. Okey, alat tulis awal tambah belian alat tulis yang awak akan dapat di pembayaran tolak dengan alat tulis akhir. So, awak akan dapat nilai belanja alat tulis sebanyak, so alat tulis awal awak adalah 105. 105, awak akan tambah dengan belian alat tulis 280, tolak dengan alat tulis akhir sebanyak RM80. So, awak akan dapat RM305. So, nilai inilah yang awak akan perlu letak di bawah APP sebagai alat tulis. So, alat tulis RM305. Okey. Kemudian yang last sekali berkenaan dengan kadar bayaran. Kadar bayaran bila awak compare dengan maklumat tambahan, tak ada apa-apa maklumat. So, directly ambil nilai tersebut. RM700 tulis sebagai kadar bayaran. Okey, jadi bila awak tengok ni, awak telah rekodkan kesemua item yang ada di dalam pendapatan dan perbelanjaan. So, awak boleh kirakan dia punya lebihan atau kurangan. Jadi, lebihan dia kalau kita tengok kat sini, item pendapatan hasil lebih besar daripada pembelanjaan hasil. Jadi, dia akan memperoleh lebihan. Jadi, berapa lebihannya? Awak akan dapat nilai pendapatan hasil 14646. Okey. Jadi lebihan yang awak akan dapat adalah sebanyak RM11,021. Okey. Jadi untuk contoh ini awak telah memperoleh lebihan untuk kelab kebajikan Batu Gajah, di mana soalan ini dia telah berikan tentang item-item pelarasan dan juga kutipan daripada aktiviti berkala sama ada untung atau rugi. Jadi kalau awak lihat, beginilah dia punya cara menjawab dia, catatan dia dalam APP format T, dan juga beginilah cara penyediaan sekiranya awak buatkan APP dalam bentuk penyata. Okey, maknanya pendapatan hasil terlebih dahulu, kemudian baru awak tolakkan dengan perbelanjaan hasil dan awak akan dapat lebihan.